Alright, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Salam hormat buat anda semua yang menonton live ini secara langsung. Nama saya Faizal dan saya sedang berlangsung bersama dengan anda di Nizam Malik Page. So kita tunggu dulu rakan-rakan kita untuk sesi petang ini. Saya nak berkongsi satu topik lah yang saya rasa agak banyak dipertanyakan, yang soalkan oleh newbie-newbie yang zero knowledge, yang mungkin nak bermula dalam dunia pelaburan saham, yang mungkin berkenan ataupun dah survey, dah buat research sedikit tentang dunia pelaburan saham dan mereka mempunyai pertanyaan berkaitan tentang dunia pelaburan ni. Adakah selamat ke saham ni untuk kita terlibat? Adakah dia ni menguntungkan? Adakah saham ini menguntungkan kita? Dan ini adalah persoalan di kalangan newbie yang baru nak bermula di dunia pelaburan saham. Jadi kepada anda yang baru bermula, yang join live ini, anda tekan betul like, tekan betul love dan sharekan dulu live ini kepada grup anda, kepada wall anda, dan bantu saya untuk komen dekat ruangan komen di bawah jika anda bersama dengan saya. Saya sekarang berada di Johor Bahru. Kita ada kat office sekarang ni. Tadi kita bersama dengan Haziq pada pukul 11.30 tengah hari pagi tadi Dan petang ini bersama dengan saya pada pukul 2.30 petang setiap hari Isnin sehinggalah ke hari Khamis. So hari ini saya lah bersama dengan anda nak berbincang, nak bercakap kepada anda yang newbie. So adakah anda newbie? Adakah anda zero knowledge? Adakah anda yang memang tak tahu apa-apa tentang saham? Oleh itu, kalau anda anda newbie, anda zero knowledge, anda kena join live ini pada petang ini. Alright. So siapa yang bersama dengan saya ni kena komen dekat ruangan komen anda di mana. Saya berada di Johor Bahru. Mungkin ada di kalangan anda yang sedang menonton ni ada daripada KL, mungkin daripada Kedah, daripada Pening, mungkin daripada Sabah, Sarawak. Anda komen dekat ruangan komen di bawah. Saya nak tahu juga newbie-newbie ini dari mana anda datang. Alright. So saya Faizal daripada tim Saham Mastery. Selalu saya buat live setiap hari Khamis, setiap hari Isnin sampai Khamis pada pukul 2.30 petang. Alright. So petang ini benda yang selalu ditanyakan oleh newbie. Ramai yang tanya, selamat ke terlibat dengan saham ni? Saya nak menjawab persoalan ini kepada anda yang menonton live ini. Oleh itu anda kena stay. Ada 4 poin saya pada petang ini buat anda semua. Buat anda semua ada 4 poin. Poin yang terakhir adalah poin yang sangat penting untuk anda dapatkan, dan bukan poin keempat saja, poin ketiga. 3 dan 4 ni adalah poin yang sangat-sangat penting untuk anda dapatkan. Oleh itu bantu saya dulu untuk sharekan live ini kepada lebih ramai. Anda boleh komen dekat ruangan komen di mana anda berada, dan komen juga kalau anda ada persoalan ataupun ada benda yang anda boleh kongsikan pada sesi perkongsian saya pada petang ini. Ramai orang kat luar sana mempunyai masalah untuk melihat kepada saham ini boleh menguntungkan dan boleh terlibatnya dengan keadaan yang lebih tenang dan keadaan yang tak beremosi. Ramai melihat saham ini dari segi susahnya saham ini berisiko, saham ini untuk orang kaya, saham ini untuk mereka-mereka yang dah ada financial keuangan yang baik dan portfolio kewangan yang baik sahaja. Jadi petang ini saya nak menjawab kepada anda 4 poin saya pada petang ini. Alright, adakah anda bersedia untuk bersama dengan saya untuk dengar sesi perkongsian saya pada petang ini? Kalau anda sudah sedia, anda boleh komen dekat bawah anda sedia untuk mendengar, dan anda boleh bantu saya untuk tekan button like dan tekan button love. Right? So terima kasih kepada anda yang menonton. Saya nak bacakan komen lah, boleh tak? Right? Kak JB daripada pagi tadi hujan lebat. Hujan lebat daripada pukul berapa tak silap, pukul 6 petang dah hujan lebat. Jadi bila dia dah hujan lebat ni, apa yang berlaku? Banyaklah kenderaan-kenderaan yang basah semua kan, daripada pagi sampai ni pukul 12.30, pukul 1 tadi. Jadi sekarang ni baru dia macam kurang sikit hujan. Dan saya petang ni nak fokuskan kepada 4 poin saya. InsyaAllah poin ketiga dan poin keempat adalah poin yang sangat penting. Saya mohon untuk anda stay dan bantu saya untuk tekan button like dan tekan button love. Sharekan dulu live ini untuk manfaat lebih ramai orang kat luar sana untuk faham sebenar-benarnya dunia pelaburan saham. Saya tak nak cerita tentang bulan dan bintang. Saya tak nak cerita tentang kemanisan dan keistimewaan dan anda confirm akan berjaya, confirm akan untung, dan saya katakan benda-benda yang manis saja. Tapi petang ini saya nak kongsikan 4 poin di mana anda akan nampak dunia pelaburan saham ini macam mana. Adakah dia selamat untuk anda dan adakah dia tidak selamat untuk anda. Alright, so bantu saya untuk tekan button like. Alright, sebelum saya nak kongsikan lebih jauh, lebih apa orang kata lebih terperinci tentang topik saya petang ini Okay, khas buat anda yang zero knowledge, yang newbie, saya nak bacakan komen, tapi saya bacakan komen kat sini boleh? Okay, anda yang komen yang join live ini stay. Alright, saya dah nak start ni. Kalau ada lah yang akan bersama dengan saya yang specialnya untuk newbie yang zero knowledge. Kalau anda zero knowledge, anda kena komen dekat ruang komen di bawah anda adalah newbie saham. Right? Okay, siapa ni?
Bila join channel saya, right. Terima kasih kepada anda. Untung bila berilmu. Rizal Muhammad Sa'ari kata, untung bila berilmu. Ya, betul. Antara topik yang perlu kita katakan dalam nak selamat dan nak untung ini, anda kena ada ilmu. Tapi ada juga di kalangan kita yang terlibat dalam dunia pelaburan saham, mereka tak ada ilmu sangat pun. Ilmu sikit-sikit je, ataupun mereka try cuba je. Tapi mereka still making money, making profit dalam dunia pelaburan saham. Why benda ini berlaku? Dan saya nak kongsikan kepada anda kenapa pelaburan saham ini perlu anda libatkan diri. Sebab ramai yang kata, adakah pelaburan saham ini selamat untuk anda? Poin saya yang pertama, jawapan saya untuk anda hari ini, petang ini adalah pelaburan saham di Bursa Malaysia ini adalah medium pelaburan yang selamat. Because of what? Because pelaburan saham di Bursa Malaysia ini adalah sah di sisi undang-undang, dan yang kedua, dia adalah patuh syariah. So, ramai dekat luar sana kita boleh nampak ada yang menggunakan logo Bank Negara Malaysia, BNM, ada yang menggunakan logo-logo Bursa Malaysia dan sebagainya untuk membuat skim pelaburan dekat luar sana. Itulah antara perkara yang saya rasa ramai orang yang nampak benda ini dan ramai orang menjadi takut. Newbie yang nak bermula ini jadi takut sebab mereka bermula dengan adanya skim pelaburan yang tak boleh dipercayai, yang menyebabkan mereka jadi takut lagi, rasa ini tipu ni, ini macam something yang tak best lah. Jadi saya nak kongsikan kepada anda kena rasa selamat dan jangan ada rasa takut, jangan ada rasa ragu-ragu sebab dua benda. Yang pertama, pelaburan saham di Bursa Malaysia ini adalah sah di sisi undang-undang sebab kita di bawah Bursa Malaysia. Kita pelabur saham ni antara satu produk di dalam Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni macam pasar lah. Kita sebut dia pasar. Bila kita pergi pasar, kita nak cari produk, kita nak beli barang kat situ. Jadi antara barang yang ada kat Bursa Malaysia itu adalah saham. Saham adalah equity ataupun kita sebut pemilikan perniagaan. Tapi bila kita terlibat dalam Bursa Malaysia ni, dalam Bursa Malaysia pun ada warrant, dia ada REIT, ada benda-benda yang lain selain daripada produk saham. Anda kena faham betul-betul. Bila anda pergi pasar, anda nak beli apa? Macam tu. So, anda tak perlu takut. Yang pertama, dia berada dalam sah di undang-undang, di sisi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kata anda perlu terlibat dalam dunia pelaburan saham ini selamat? Because of, kalau dunia kat luar sana cerita tentang pelaburan saham skim yang cepat kaya lah kan, macam di scam boleh dapat untung banyak dan sebagainya. Di dalam Bursa Malaysia, kita ada konten-konten yang patuh syariah. Yang ini pun anda kena anggap ia adalah satu benda yang menyelamatkan anda. Sebab ramai orang Islam, khususnya orang yang beragama Islam, nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Tapi dia mempersoalkan tentang halal dan haram dan juga bertanya, adakah ada konten-konten yang boleh saya beli dekat Bursa Malaysia sebab saya nampak macam tak sesuai untuk saya. Saya ni orang Islam. Dia dah bunyi loceng kan, macam bunyi alam lah. So, bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, terdapat banyak konten saham. Okey, terdapat 1000 lebih konten saham. Tapi apa poin anda, apa objektif ataupun poin anda, target sasaran anda bila anda masuk dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia? Anda nak beli konten saham yang patuh syariah saja. Maknanya kata patuh syariah ni adalah konten-konten yang orang Islam boleh beli, yang mengikut undang-undang dan dia patuh syariah. Okey. So, dia ada 1000 lebih dan hampir 600 lebih lah, 700 lah konten yang patuh syariah. Anda boleh tengok dan lihat berdasarkan kepada simbol dia. Alright, so kepada anda yang sedang menonton, saya nak bacakan komen. Saya dari Shah Alam, okay. Umar Aziz, saya Kelantan. Saya dari Kajang Selangor. Nuraini daripada Kajang Selangor. Daripada Sepang Selangor. Tuan Rizal Muhammad Sa'ari. Muhammad Azhar, Skudai Johor Bahru. Saya pun daripada Skudai. Saya orang Johor Bahru, saya duduk kat Skudai. Okay, terima kasih kerana menonton live ini secara langsung. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana anda bersama dengan saya pada petang ini. Dan saya suka untuk bercakap kepada newbie. Kerana newbie ini mereka suka bertanya dan mereka ada benda yang mereka tak faham. Yang sebenarnya bila kita jelaskan kepada mereka, mereka akan lebih yakin. Dan mereka akan hilangkan skeptikal. Itulah benda yang kita nak berikan. Dan itulah perkara yang saya rasa tenang, puas bila saya dapat berikan explanation dan membantu mereka yang daripada tak tahu ataupun skeptikal tadi dan sudah faham tentang dunia pelaburan saham. Alright. Okey, terima kasih kerana menonton. Syukri bila join APSM saya rasa ia mudahnya saham. Yes, inilah feedback yang saya suka untuk highlightkan kepada anda, bahawa Tuan Syukri ini dia cakap PSM adalah modul advance kita. Bila dia join, dia kata ia adalah
satu modul yang menampakkan saham itu senang. So that's why saya rasa modul-modul yang kita ada program newbie, khususnya newbie saham mastery online yang kita buat pada hari itu 17 Jun 2020, dan pada bulan Julai ini pun kita akan ada program untuk newbie saham mastery secara online. Dan selepas program tersebut kita akan go to the next level untuk belajar tentang lebih advance. Jadi perkara itu perlu dilalui oleh orang yang newbie untuk go to the next level, step by step lah. Alright. So feedback yang sangat bagus daripada Syukri, Tuan Syukri berikan feedback, nampak saham mudah bila dah join PSM. Tahniah, syabas saya ucapkan kepada mereka yang dah join NSM dan juga PSM. Alright. Terbaik. Okey, hai Tuan Faizal. Okey, waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Alright, so saya teruskan. Yang pertama, saham Bursa Malaysia ini adalah perkara yang selamat. Jawapan dia adalah selamat buat anda. Alright, sebab dia ada dua benda yang saya dah highlightkan kepada anda. Dia adalah sah ataupun sah di sisi undang-undang Malaysia, dan juga dia Syukri pedagang urusan untuk bantu ramai lagi newbie. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bantu, kita akan berikan lagi. Sebab tu saya minta mungkin daripada sharing anda menjadi penyebab, asbab kepada manfaat untuk lebih ramai orang dekat luar sana, khususnya yang anda sharekan. Contoh anda share kat group. So benda tu bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka akan nampak saham ni bukan susah. Anda yang bagi tahu dia senang. Anda yang nampakkan dia senang, dan anda adalah feedback yang sangat penting untuk beritahu kepada orang kat luar sana tentang saham ini sebenarnya bukanlah susah tapi senang. Jadi pada petang ini poin saya ada 4. Yang pertama saya dah explain, jawapannya adalah saham ini mudah. Yang kedua, saham ini boleh jadi tidak selamat sebab ia mempunyai risiko kerugian. That is the point yang saya nak kongsikan kepada anda. Poin yang pertama, dia adalah selamat. Tapi poin saya yang kedua adalah di mana pelaburan saham atau medium pelaburan saham di Bursa Malaysia ini akan jadi tidak selamat. Sebab apa? Sebab dia mempunyai risiko untuk rugi. Okey, bila kita bercakap tentang kerugian dan dia tak ada jaminan sebenarnya, bila kita terlibat dalam dunia pelaburan saham, kita tak akan ada satu jaminan. Okey, anda akan confirm untung. Okey, anda akan confirm untung. Tak ada. Tetapi bila kita lihat kepada contohnya macam pelaburan-pelaburan lain dekat luar sana macam ESB, Amanah Saham Bumi Putra, ESB, yang selalu saya percaya dan yakin ramai orang terlibat dalam dunia pelaburan ESB. Selain itu kita ada macam tabung haji, lembaga tabung haji, kita ada unit trust dan sebagainya. Di situ adalah pelaburan yang selamat dan dijamin keuntungannya walaupun sedikit ataupun kecil. Berbanding dengan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, bila anda terlibat dengan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda kena tahu tiada jaminan untuk anda mendapat keuntungan. Keuntungannya bukan macam ESB, macam KWSP, macam unit trust ataupun lembaga hasil. Lembaga tabung haji. Jadi tak ada jaminan. Maknanya kata anda berisiko untuk rugi. Okey, bila anda kata tiada jaminan, saham ni tak ada jaminan, bila terlibat anda akan ada risiko untuk rugi. Saya nak kongsikan kepada anda akan berupaya untuk kehilangan duit sebenarnya. Saya nak kongsikan the reality bahawa anda akan berisiko kehilangan duit anda, dan anda akan ada risiko untuk rugi dan rugi. So macam mana kalau kita nak terlibat dalam dunia pelaburan saham, untuk pastikan kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni dengan keadaan yang selamat. Kalau kita kata ia tak selamat, tak ada jaminan dan sebagainya, jadi macam mana kita nak terlibat dalam dunia pelaburan saham dan kita nak nampakkan saham ini selamat bagi kita, nak rasa selamat? Apa perlu yang kita lakukan? Mungkin anda boleh komen dekat kolom komen di bawah. Saya nak tengok apakah feedback anda yang anda boleh berikan kepada saya untuk sesi perkongsian saya pada petang ini. Alright, so buat anda semua yang baru menonton, yang sedang menonton, tekan button like, tekan button love, sharekan dulu. Alright, saya nak kongsikan kepada anda, saham ini mungkin dapat mengubah kehidupan anda. Hari ini saya dalam umur saya macam ni, dalam 25, 26, 27 ni, masih muda bagi saya untuk saya lalui banyak benda. Tapi along the way, bila saya jumpa dengan kawan-kawan saya yang masa saya belajar dulu, mereka kongsikan kepada saya bahawa hari ini sangat-sangat susah dalam segi ekonominya, dari segi pendapatan kerja. Sebab apa? Hari itu saya live bersama dengan kawan-kawan saya dekat WhatsApp. Mereka kongsikan mereka punya masalah dari segi pendapatan,
ada yang terpaksa tukar kerja. Dan apa yang lagi terperanjatkan saya, bila mereka ni dulu kerja dalam gaji 1,000 lebih, 2,000 macam tu, hari ini mereka hanya dapat gaji 1,000. Mereka punya gaji dipotong separuh daripada gaji penuh mereka. So itu yang berlaku along the way kepada ramai orang kat luar sana. Dan inilah benda yang kita risaukan, dan kita kena bersyukur kalau hari ini kita masih lagi dalam keadaan yang sihat. Dalam masa yang sama kita dapat keuntungan, kita dapat keistimewaan untuk kita melalui hari-hari yang seterusnya dengan adanya gaji, ada kerja, still ada kerja. Kita kena rasa bersyukur. Itu yang pertama yang saya nak kongsikan kepada anda. Alright. Icons CDS boleh buat secara online je, online. Jadi macam mana? Sekejap saya nak buka aircon pula, buka kipas lah. Panas lah. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Ke bising? Kalau bising anda kena komen bising kat situ. Jadi kepada anda yang baru bermula, yang sedang mahu memulakan, yang baru bermula ataupun baru nak berkenalan dengan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda kena melihat secara keseluruhan, melihat dari segi patuh syariah ataupun tidak. Anda kena buat research. Jangan anda mudah-mudah untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham ni dengan mengikut skim pelaburan yang salah, yang scam, yang menipu anda, yang akhirnya anda merisikokan kerugian anda itu terlampau besar. Jadi petang ini saya kongsikan kepada anda bahawa pelaburan saham ini selamat jawapannya. Yang pertama. Dan yang kedua, jawapannya tidak selamat disebabkan dia ada risiko kerugian. Jadi macam mana kalau kita tahu, kalau kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni tak selamat disebabkan dia ada risiko kerugian, apa yang perlu dan kena kita lakukan untuk kita pastikan kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni dalam keadaan yang selamat? Okey. Yang pertama sekali, okey, saya nak kongsikan kepada anda. Ahmad Saibu kata, Icons CDS boleh buka buat secara online. Jadi macam mana? Icons CDS ni ada yang boleh buka secara online, dan saya tahu sendiri kita kena pergi ke bank investment tersebut dan kita kena walk in, pergi kat kaunter dan kita kena buka. Dia tak boleh buat secara online lah, tak silap saya. Tapi mungkin tuan boleh contact ataupun carilah dekat Google kan, nombor-nombor RHB ke apa, ataupun Icons CDS Bank Investment, yang mana mereka boleh bantu macam mana prosedur waktu-waktu hari ini yang tengah PKP semua macam ni kan, KPP kan. Raja Ulam kata ilmu dapat kurangkan risiko. Betul, ilmu dapat kurangkan risiko. Ini antara poin yang saya akan highlightkan dan saya akan kongsikan pada petang ini. Azhar I, hendak selamat modal kecil dulu. Betul, ini antara poin-poin saya juga pada petang ini. Tapi ada satu benda yang saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin anda rasa tak berapa penting, tapi saya rasa penting untuk anda tahu dan saya nak highlightkan kepada anda. Assalamualaikum tuan, tertinggal bas. Alamak, tertinggal bas tak apa tuan Syam Noh, boleh tonton semula ataupun tonton secara ulang tayang nanti, okey. So yang baru menonton, yang sedang menonton, sharekan dulu live ini. Bantu saya sharekan dulu. Kalau anda sharekan live ini, mungkin anda menjadi asbab kepada mereka yang dapat manfaatnya. Anda lah yang membantu saya untuk lebih ramai orang kat luar sana berkenalan dengan dunia pelaburan saham, dan mungkin mereka boleh berkenalan dengan kami, dengan tim Saham Mastery, yang kami, di mana kami ni mengajar mereka untuk bermula dalam dunia pelaburan saham sebagai seorang newbie yang orang kata zero knowledge, yang nak berkenalan dengan saham tapi tak tahu macam mana step by step. Jadi kita bantu mereka untuk mereka bermula dalam dunia pelaburan saham. Okey. Macam mana buka akaun CDS M+. M+ ni kita pun tak ada kontak dealer yang boleh kita berilah kan. Yang kami boleh suggestkan, Tuan Syam ni boleh cari nombor telefon tu melalui Google, dan daripada situ kita boleh tahu macam mana kita nak bermula untuk buka akaun CDS M+ online lah. Okey, boleh Google nombor HQ mereka. Mungkin sekarang ni waktu-waktu untuk buat secara online kan. Tak silap saya M+ ni boleh buat secara online. Tak perlu pergi ke kaunter dan sebagainya. Kalau bank investment, memang mereka kena pergi ke kaunter, memang mereka kena buka di kaunter bank sana. Bank dia agak ketat sikit, jadi kena bayar RM10 sahaja. Okay, sekejap lagi saya akan bacakan komen. Okay, saya akan bacakan komen untuk anda yang newbie. Panas pula kan. Okay, untuk anda yang ada komen, teruskan komen dan saya akan teruskan sesi perkongsian saya pada petang ini. Okey.
Alright, so adakah anda newbie yang menonton live ni adalah newbie dan anda akan komen dekat bawah adakah anda newbie dan anda sebenarnya serius nak bermula, adakah anda ni masih lagi tertanya-tanya. Teruskan follow live saya setiap hari Isnin sampai Khamis, berkongsi kepada anda, kepada newbie yang zero knowledge nak bermula dunia pelaburan saham, bagaimana nak memulakan langkah dalam dunia pelaburan saham step by step. Anda boleh WhatsApp dekat link yang saya berikan kat atas. Jadi poin saya yang ketiga, untuk anda yang nak bermula dalam dunia pelaburan saham, kalau kita tahu dalam dunia pelaburan saham ni tak selamat, poin saya kedua tadi tak selamat kan. Sebab apa tak selamat? Sebab mungkin ada risiko kerugian kan. Kalau kita kata selamat, betul memang selamat. Sebab apa? Sebab dipatuh syariah dan juga sah di sisi undang-undang Malaysia. Kita bukan scam kan. Kami bukan scam dan pelaburan saham Bursa Malaysia itu bukan scam. Anda tahu sendiri, right? Anda boleh cek sendiri macam mana produk saham ini. Itulah yang paling penting. Bila kita tahu macam tu kan, macam mana kita nak masuk dalam dunia pelaburan saham dalam keadaan yang lebih selamat. Rule yang pertama, poin saya yang ketiga, rule yang perlu anda faham tentang dunia pelaburan saham ni, anda akan ada risiko untuk rugi. Anda akan ada risiko untuk mengalami kerugian dan kehilangan wang. Tapi dalam masa yang sama, anda ada peluang untuk untung, untuk making profit dalam dunia pelaburan saham. So rule dia, bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, anda kena faham dan percaya bahawa anda akan ada untung dan anda akan ada rugi. Bukan bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, anda akan rugi, confirm rugi. Ataupun anda kata anda tak akan rugi, anda confirm untung. Itu pun tak betul juga. Jadi bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda kena clear bahawa saham ini bila anda terlibat, dia akan untung dan dia akan rugi. Itu rule yang pertama, poin saya yang ketiga. Supaya anda jelas, supaya anda tak tertipu. Tipah tertipu orang panggil oleh scammer dekat luar sana yang kongsikan kepada kita bahawa abang, kalau abang join program ataupun pelaburan yang kita orang buat ni, abang akan berjaya. Dan saya boleh confirm abang akan untung. Abang confirm untung. Abang bagi 500 dekat saya, back in lagi. Lepas abang back in tu, confirm abang akan berjaya dapat 5,000 ataupun 1,000 lah dalam masa seminggu macam tu. Saya confirm. Saya percaya, saya tak tipu. Saya confirm. Itu adalah scam ataupun pelaburan yang mungkin cepat kaya, saya pun tak tahu, yang menggunakan nama saham, yang mungkin menggunakan skim pelaburan Bursa Malaysia, yang menggunakan Bank Negara Malaysia dan sebagainya, logo dan sebagainya, untuk promote mereka punya skim pelaburan scam mereka. Jadi dalam saham anda tak boleh kata confirm, saya confirm untung. No, realitinya adalah saham untung dan saham rugi. That is the way yang you kena terima, yang anda kena faham. Dan bila anda faham benda ni, anda tak akan ditipu dan anda akan steady. Kalau orang kata, bang, abang join ni confirm tu bang, dia tipu lah, dah tahu dah tipu, tak payah tipu aku kan. Dia tahu, kita dah tahu sebab kita dah faham. Itu adalah rule yang pertama. Poin saya yang ketiga, bila macam tu kan, bila macam tu kita tahu kita akan untung dan kita akan rugi, bila kita tahu kita akan untung dan kita akan rugi, apa yang perlu kita buat? Apa kata bila kita tahu kita ni akan untung? Okey, aku terlibat saham, aku akan untung, tapi nanti aku akan rugi. So, apa kata kalau kita buat untung tu lebih banyak daripada kita punya rugi tadi? Kita buat untung tu lebih banyak daripada kita buat rugi tadi. Kita buat profit tu, dia minuskan kepada loss kita, kita akan dapat net profit ataupun keuntungan sepenuhnya. Bila kita trade saham, contohlah kita trade saham, saya bagi contoh lah, kita trade saham banyak kali kan, 10 kali lah. Jangan trade saham baru sekali baru nak cerita pasal benda macam ni. Kita baru mula, itu topik yang berbeza. Modal tu topik yang berbeza. Cuma hari ini, petang ni saya nak kongsikan kepada anda, bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda tahu anda akan untung dan anda akan rugi. Jadi itu, apa kata anda buat untung tu lebih banyak daripada kerugian anda? Bila mana anda tahu anda kena buat untung lebih banyak, bila anda trade dalam contoh 10 kali contohnya 20 kali ke kan, anda totalkan semua ke activity trade anda, 10 kali trade tu, anda tengok adakah anda untung tu lebih banyak ataupun rugi itu lebih banyak. Dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda, poin ketiga ini, anda kena pastikan keuntungan anda itu lebih banyak daripada kerugian anda. That is the way untuk anda nampak saham ini bukanlah cerita untuk untung. Bila anda
rugi, anda give up, anda down, anda sedih, anda dah tak nak trade saham. Dan selalu Tuan Nizam highlightkan kepada kita, ramai orang newbie yang bermula dunia pelaburan saham ni, mereka bermula dunia pelaburan saham, majoriti mereka bermula untuk trade saham dalam 4 kuartal macam tu, mereka dah stop untuk teruskan. Sebab apa? Sebab mereka trade saham dengan mindset yang salah, di mana mereka terlibat dalam dunia pelaburan saham ni, poinnya adalah untuk making profit semata-mata. Sedangkan bila kita trade saham dengan banyak, kita akan nampak, contohlah 10 kali, 7 kali kita untung dan 3 kali je kita rugi. That is the way macam mana kita nak pastikan keuntungan kita itu lebih banyak berbanding kerugian kita. So di situlah ada certain percentage yang kita kena jaga, yang perlu kita kuasai, yang perlu kita dapatkan untuk kita making profit dalam dunia pelaburan saham lebih banyak daripada kerugian kita. Contoh yang perlu anda faham, yang perlu anda tahu untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia ni. Okey, saya nak bacakan komen. Okay, anda jelas tak? Anda faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Poin saya ada 4. Poin ketiga ni penting buat anda, untuk anda faham. Bukan anda beli alah untung besok anda beli rugilah. Anda akan pening dalam dunia pelaburan saham. Alright? Okay, berapa banyak modal dan kuantum untuk beli bagi newbie? Ini satu topik yang kalau nak explain for detail pada petang ini agak banyak sebenarnya untuk kongsikan. Jadi petang ini sebenarnya saya fokuskan kepada pelaburan saham Bursa Malaysia ini adalah satu media pelaburan yang selamat ataupun tidak. Berkaitan tentang kuantum saham ataupun modal untuk newbie apa semua, mungkin saya dah explain pada live saya pada yang sebelum ini. Jadi kepada anda yang zero knowledge, yang akan teruskan perjuangan ataupun permulaan, langkah lah step anda dalam dunia pelaburan saham, anda kena sentiasa dapatkan ilmu untuk anda berjaya dan terus berjaya. Okey, menjawab kepada persoalan berapa banyak modal, kita kena start dengan modal yang kecil lah. Itu je yang saya boleh katakan. Modal kecil membantu anda untuk anda nampak saham ni macam mana. Anda kena test the water, sama ada dia hot ke, dia warm ke, ataupun dia cool, ataupun dia normal. So kita kena test the water. So nak test the water ni, kita kena gunakan modal yang paling minimum. Jangan guna modal yang besar. Alright, itu je lah yang boleh saya katakan. Ada orang kata minimum RM50, ada yang kata minimum paling kecil dia kata RM100, ada yang kata RM500 paling kecil. Ikut masing-masing punya kewangan lah. Ada orang memang tak ada duit, memang nak start RM50, buat lah RM50 pun boleh kan. Tapi nak transfer duit tu, anda kena faham, bila anda nak transfer lebih daripada RM1,000, anda boleh buat secara online. Okay? Jika kita ada akaun CDS ni, kita nak transfer duit, betul tak? Kan? Buka akaun CDS memang RM10, tapi bila kita nak bermula, nak beli saham, nak jual saham, kita nak beli saham tu, kita kena pastikan dalam akaun tu ada duit. Jadi kita nak pastikan ada duit, dia ada 2 benda yang anda kena tahu. Yang pertama, secara online. Nak buat secara online ni, anda kena pastikan transfer duit anda itu 1K dan ke atas, baru boleh buat online. Online mana kata anda buat sendiri, anda guna phone anda, okey, tekan transfer 1,000 dan ke atas lah. Bila anda tak ada 1,000, contohnya anda nak transfer 500 je lah, saya transfer 100 je lah, boleh, tapi secara offline. Offline ni kena transfer kad, gila, reminder macam tu lah. Anda akan faham benda ni bila anda sudah pun bermula dunia pelaburan saham. Okay, saya perlukan feedback daripada anda ataupun persoalan daripada anda untuk saya explainkan lagi tentang saham ini selamat ataupun tidak, dan mungkin ada persoalan-persoalan daripada newbie. Alright. Ada buat personal coaching, berminat nak tahu, Tuan Akbar boleh tekan link dekat atas dan saya akan bantu Tuan untuk berikan info-info tentang program-program, mungkin info-info saham, dan apa-apa persoalan boleh WhatsApp kepada saya dekat link dekat atas. Okey. Ahmad Saibu ada keluar di Bintang, boleh pohon melalui Bursa Anyway Tuan. Oh ya ke? Nanti saya tekan link tu. Mungkin membantu kepada newbie yang sedang menonton live ni secara langsung. Alright. Okey. Abdul Rahman Zainal Rahman, rugi itu boleh diminimaliskan ke? Ini yang saya nak kongsikan. So bila kita kata buat untung tu lebih banyak daripada kerugian, poin saya yang keempat, apa yang membezakan orang yang boleh konsisten dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia adalah bila dia terlibat dalam dunia pelaburan saham dengan adanya ilmu untuk elakkan kerugian. Okay? Bila kita terlibat dalam dunia pelaburan saham, tadi kita kena percaya dan yakin dan terima bahawa kita akan untung dan rugi. Tapi kita kena pastikan kita dapat satu ilmu untuk mengelakkan kerugian kita. Okay? Bukan kita tak boleh rugi, kita confirm boleh rugi, kita confirm boleh untung, tapi dia
akan jadi kedua-duanya. Jadi kalau macam tu, kita kenalah pastikan kerugian kita tu ada ilmu yang memberikan supaya kita boleh elakkan kerugian itu. Kerugian yang macam mana? Bukan kerugian yang kecil, tetapi kerugian yang besar. Masalah ramai orang kat luar sana, mereka terlibat dalam dunia pelaburan saham, mereka beli satu kuantum. Bila mereka beli satu kuantum, mereka expect kuantum itu akan naik dan terus naik. Tapi bila mereka beli, kuantum itu jatuh, mereka rugi dalam 20%, dalam 30%, mungkin 50%, ataupun hampir nak ke 100% kerugian mereka. Jadi inilah masalah newbie yang banyak orang lakukan untuk berguna dalam dunia pelaburan saham, dan saya percaya dan yakin ramai orang yang melakukannya. Sebab itu mereka terlibat dalam dunia pelaburan saham, mereka selalu rugi, dan mereka tak check sama ada kenapa mereka rugi, apa yang menyebabkan mereka jadi rugi macam ni. Alright, so dan bila menjadi macam tu, apa yang berlaku tau? Bila mereka beli, mereka tersalah beli ke saya tak pasti, mereka dah beli dan dia jatuh sampai 20%, 30%, loss dia makin lama makin besar kan. Apa yang dia tanya, boleh tak kuantum ni boleh hold lagi tak? Itu soalan dia antaranya. Boleh hold lagi tak kuantum ni? Ataupun soalan dia yang kedua, kuantum saham ni boleh buat long term tak? Long term trade, saya nak buat long term trade tak? Boleh tak? Itu antara soalan-soalan ataupun statement-statement yang diberikan oleh mereka yang dah tersalah beli. Okay, so buat anda semua yang zero knowledge, pastikan anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, dapatkan ilmu untuk elakkan kerugian anda. Okay, dia kena ada certain percentage, di mana kalau kita dari tim saham asli selalu ulang-ulang perkara yang sama, di mana kerugian kita tu mestilah 10% saja. Bila kita rugi tu mestilah 10% saja. Kalau 1000, kita rugi at least 10% daripada 1000. So maknanya RM100 saja. Lebih daripada 100 kita tak nak. That is the way untuk kita pastikan kerugian kita mestilah kurang daripada 10% saja. Buat anda semua yang nak terlibat dalam dunia pelaburan saham, penting. Bila anda sudah boleh, bila kita boleh buat duit macam tu dalam dunia pelaburan saham, maknanya kata bila kita terlibat dalam dunia pelaburan saham, kita tahu dah nak buat apa. Kita dah boleh buat duit dalam dunia pelaburan saham. Jadi pelaburan saham ataupun medium pelaburan saham ini akan menjadi medium pelaburan saham yang selamat buat anda. Alright, so pastikan anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, anda faham tentang 4 poin saya tadi. Alright, 4 poin saya pada petang ini buat anda yang baru menonton, yang mungkin sedang menonton, yang stay dengan saya daripada awal sehingga sekarang. 4 poin saya kepada anda. Yang pertama, saham ini selamat. Why dia selamat? Because dia adalah sah di Bursa Malaysia dan dia sah mengikut undang-undang Malaysia, sebab dia ada Bank Negara Malaysia, ada Bursa Malaysia. Memang Malaysia punya, bukan dia daripada skim company mana-mana dia buat skim pelaburan, bukan. Itu adalah scam selalunya, dan dia meragui kita dan dia boleh lari bila-bila masa. Itu kita tak nak. Dan yang kedua, kenapa dia selamat? Disebabkan dia patuh syariah. Yang kedua, saya menjawab kepada persoalan yang ramai orang tanya, selamat dan dia boleh jadi tak selamat because of kerugian, risiko kerugian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak highlightkan kepada anda rule dia. Rule dia, anda kena tahu dia akan untung dan dia juga akan rugi. That is the way untuk anda faham tentang dunia pelaburan saham ni, untung dan rugi. Right? Bila anda faham tentang untung dan rugi, anda tak takut rugi. Bukan tak takut rugi sampai 80%. 10% lah macam tadi kita kata kan. Kita kena ada certain percentage yang kita letak. That is the way untuk kita tenang dalam activity trade kita. Kita akan rasa lebih tenang, lebih tak beremosi, lebih selamat. Itu yang menjadikan kita selamat because of certain percentage yang kita letak untuk kerugian kita. Alright? Okay. Dan yang keempat adalah dapatkan ilmu bagaimana nak elakkan kerugian tadi. So dalam PSM kita, Premier Saham Asli, kita ada mentionkan dan kita ajarkan kepada anda tentang macam mana nak elakkan kerugian yang besar. Kita nak certain percentage ini, iaitu 10% saja. Dia ada caranya, dia ada langkah demi langkah untuk kita lakukan dengan lebih baik dan lebih konsisten untuk kita making profit dalam dunia pelaburan saham. Alright? Okay. Rugi itu boleh menyeimbangkan kan? Betul? Basic trade saham, apa itu fundamental value apa itu fundamental value? Basic trade saham, kita ajarkan, kita ada program, sharekan kepada anda. Program ini berkaitan tentang asal saham, di mana anda boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham. Untuk berkenalan dengan dunia pelaburan saham ni, anda boleh join program kami iaitu Newbie Saham Asri.
secara online yang akan berlangsung pada 22 Julai 2020 dan 25 Julai 2020 pada bulan depan lah. Ini dah nak masuk bulan depan kan. Alright, so kepada anda yang sedang menonton, yang baru menonton, pastikan anda dapatkan ilmu, dapatkan kefahaman, dapatkan keyakinan melalui video-video yang saya akan live setiap petang pukul 2.30 petang. Dan kita kejap lagi bersama dengan Cik Wani pula untuk sesi perkongsian dia, bercerita berkongsi kepada anda berkaitan tentang dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, khusus untuk newbie yang zero knowledge, mungkin pada pukul 4.30 petang ini. So itu saja buat anda yang baru nak bermula dunia pelaburan saham. Jangan rasa takut, jangan rasa ragu-ragu. Dia akan nampak dengan jelas bila anda terlibat dalam dunia pelaburan saham dengan selamat, bila anda faham 4 poin saya tadi. Alright, so itu saja saya rasa untuk sesi perkongsian saya pada petang ini. Buat anda semua yang baru nak bermula dan sedang bermula dan telah bermulakan langkah dalam dunia pelaburan saham sebagai seorang newbie, saya doakan urusan anda dipermudahkan. Saya doakan anda dimurahkan rezeki untuk melayari dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. So saham ini ada untung dan rugi, dan anda kena terima kerugian, anda kena terima keuntungan. Alright, jangan fikir tentang untung dan untung. So itu saja daripada saya, Faizal, daripada tim Saham Mastery. InsyaAllah esok saya akan berkongsi kepada anda topik yang lebih menarik berkaitan tentang newbie juga, untuk newbie yang zero knowledge. Dan saya nak kongsikan satu topik yang lebih menarik lah besok pada pukul 2.30 petang bersama dengan saya, Faizal, tim Saham Mastery. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang dah tekan button like, tekan button love dan sharekan hari ini. Okay, bye bye. Assalamualaikum.